Dan selamat pagi. Baru 24 pelajar yang masuk. Kita tunggu dalam 2 minit, 3 minit dan kita mulakan kuliah seperti biasalah.
Oke, kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan kuliah kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, pertamanya terima kasih kepada semua pelajar yang hadir pada pagi ini. Tak ada niat lain, kita nak tambah ilmu pengetahuan lah di UM 1123. Yang keduanya, saya masih lagi tak puas hati tentang kehadiran baru 38 daripada 54. Dan yang peliknya kehadiran dalam sistem tu sampai penuh. Tu yang peliknya. Jadi itulah pelajar DSK kita tahu pandai dengan komputer. Mungkin saya husnuzon, bersangka baik, satu komputer tu mungkin tengok 3-4 orang lah ya. Okey, kita mulakan sesi kuliah kita. Kita sambung balik. Okey, saya ulang balik tentang table of integration yang kita belajar minggu ni pada hari Selasa yang lepas. Table of integration, basic integral formula for some general function. Yang ni kita dah discuss agak detail. Let's say integrate K for K any number constant. We have Kx plus T. Itu contoh yang clear cut. Kalau Sir, ya. Sir presenting ke tak? Oh, ya Allah. Tak ada. Okay. Tak ada? Oh, sekejap ya. Tak ada. Okey, sekejap. Itulah kesilapan. Alright, saya rasa dah nampak kot. Okey, saya harap pelajar nampak ya apa yang saya bentangkan ni. Kalau kita perhatikan pada jadual table of integration, kita dah bincang sebagai contoh kamiran K dx akan menghasilkan KH plus C. Dan saya bagi contoh detail juga pada hari Selasa yang lepas. Kalau integrate phi, kita boleh phi. Integrate 1 dx actually x dan automatically plus C. C any numbers. Sebab tu C boleh represent sifar, boleh represent nilai 1, 5, 10 dan sebagainya. Sebab tu kita namakan ianya tidak unik. Apa maksud unik? Yang ni unik ni ialah satu penyelesaian lah. Okey, yang keduanya kalau kita tengok, yang keduanya integrate x to the power n sebagai contoh. X to the power n, xn tambah 1 bagi n tambah 1 tambah c. Dalam kes ni, kalau kita ingat balik, kalau x kuasa 7 dx, dia x tambah 7 tambah 1, 8, bahagi 8 tambah c. Dan saya harap pelajar cuba print tampal slide ni. Exponent x plus c, sin, negative cos, cos, negative, positive sin, secant x squared, tangent,
integration for cosecant x squared, cotangent, negative cotangent x. Dan dua lagi ni, biasanya yang dua ni kita jarang menghafal lah. Integration for secant x tangent x, dx equal to secant x plus c, and cosecant x cotangent x dx equal to minus cosecant x plus c. Kalau perhatikan pada slide yang saya paparkan ni, saya personally, saya sendiri pun paparkan apa ni, print dan paparkanlah sentiasa supaya saya mudah rujuklah. Jadi pelajar pun sebegitu, print, tampal kat mana-mana di depan ataupun di whiteboard masing-masing supaya kita senang untuk rujuk. Kita dah bincang contoh ni, saya tak pergi detail. Saya nak pilih 2-3 soalan daripada sini supaya kita dapat selesaikanlah. Katakan saya pilih C, E, J. Kalau kita perhatikan berdasarkan basic properties, negatif 7 tu kita keluarkan, integrate cos x dx. Tengok, kita kalau ada sebutan yang ada hasil tambah, kita boleh pisahkan. Dan sebegitu juga 3/2 integrate x dx. Dan di sini akan menghasilkan negatif 7. Integrate cos, kalau kita refer balik, dia akan menghasilkan positive sign. Sin x. Ada setengah dia tulis C1, tapi kita jangan tulis lagi. 3/2 x kuasa 2. Dan di sini, kalau x kuasa 2/2, sorry. Di sini baru kita tambah C. Last, baru kita tambah C. Kalau kita tambah pada selepas sin x tadi, kita kena buat C1 dan C2. Dan kita buat C1 tambah C2 sama dengan nilai C. Jadi tak ada masalah lah, sama saja. Dan baru kita boleh ringkaskan negatif 7 sin x tambah 3/4 x squared tambah C. Siap. Ni macam mana kita refer table of integration. Ya. Seterusnya, untuk ini, macam mana saya pisahkan integrate x to the power 5 dx, tengok. Dan satu lagi, secant x tangent x. Oh, rapat sangat. Secant x tangent x dx. Dan yang ni clear, 2. X to the power 5, kita refer kepada table tadi, x to the power n. Jadi x to the power 6/6 plus, kalau integrate secant x tangent x, menghasilkan secant x. Baru kita tambah C. Kita tahu, kalau sekiranya 2/3, kita boleh kecilkan lagi lah. X kuasa 6/3. Jadi pelajar, sebenarnya benda ni dia mudah kalau kita sentiasa buat latihan. Praktis lah, maksud saya. Dan akhir sekali, untuk J, untuk J, kalau kita tengok sini, 5 sin x dx. Tengok, kita pisahkan dia. Dan untuk sebutan ni, kita naikkan eksponen sebelah atas. Ya. Okey, integrate sin menghasilkan negatif cos. Jadi negatif 5 cos x. Kemahiran di sini diperlukan untuk pelajar. Satu, kalau integrate exponential, dia salin balik, yang tu kekal. Exponential minus 2x. Kalau kita bezakan negatif 2x, dia akan masuk negatif 2. Negatif 2 letak kat mana? Untuk integrate. Kita fikirkan anti terbitan. Kalau sekiranya kita beza, kita tulis sebagai perkali. Tapi kalau untuk integration, kita buat sebagai
pembahagi. Itu Jadi ini adalah 3 contoh yang saya suruh pelajar dah selesaikan, cuba selesaikan kat rumah sebelum ni. Dan ni adalah 3 contoh yang kita boleh buat perbandingan lah. Sebenarnya jawapan tu dah ada di sini, hanya pelajar cuba sahaja. Cuba sahaja. Okey. Kalau sekiranya kita refer kepada F, kita refer kepada S, dia nak mengelak daripada kameran negatif 2 X kuasa 6 tambah 7 X kuasa 2 bahagi X kuasa 3. Dan ianya tak sama kalau awak kamerkan sebelah atas bahagi dengan kameran X kuasa 3 dia. Yang ni memang salah. Totally salah. Sebab dalam kameran dia tak boleh kalau sekiranya bentuk tu dalam bentuk partial form, kita kamerkan atas, sesuaikan, bahagi dengan kamera sebelah bawah, selesai. Tak boleh. Bukan satu properties yang betul lah. Di sini kita perlu selesaikan dulu nilai persamaan yang diberi. Permudahkan persamaan. Selepas permudahkan persamaan, baru kita menggunakan ilmu kamera yang adalah. Okey pelajar? Okey, salin ni sekejap. Okey, dalam slide ni dia nak merujuk kepada kalau sekiranya kita melibatkan hasil darab, integrate fx time dx, kita tak benarkan untuk integrate first term time integrate second term. Begitu juga untuk hasil bahagi, tidak dibenarkan untuk integrate fx over integrate gx. Yang ni kita kena ingatlah, sentiasa kena ingat. Tapi dalam kes hasil tambah, hasil bagi memang dibenarkan. Sifat-sifat integration lah. Okey, pelajar setakat ni suara saya boleh dengar? Boleh, sir. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Hari ni kita ada masa 10 hingga 12. 10 hingga 12. Saya bercadang untuk ambil 2 slot lah. Satu 40 minit yang pertama. Lepas tu kita rehat sekejap dan kita sambung balik. Supaya saya nak habiskan awal. Saya nak habiskan awal syllabus ni. Supaya awak ada masa yang banyak untuk buat preparation bagi final exam lah. InsyaAllah. Kita merancang. Tapi Tuhan yang menentukan lah. Mungkin masa yang ada kuliah, ada meeting, ada mesyuarat, ada panggilan, ada sakit dan sebagainya lah. Baik, kita cuba habiskan dengan cepat. InsyaAllah. Okey, kita pergi kepada subtopik 4.3, definite integral. Kalau sebelum ni, infinite integral. Finite integral. Cuba tengok sebelum ni. Sebelum ni, indefinite integral. Dan sekarang ni kita pergi definite integral. D refer kepada border lah. The concept of definite integral link with the concept of area. The area can be first approximated by sum and then obtained exactly by taking a limit involving the approximating sums
The special kind of limit of a sum that appear in this context is called the definite integral. Kalau saya sebut konsep asas bagi integration adalah luas bawah graf. Kalau kita tengok A represent area, luas di bawah graf. Dia ada AB, FX, DX. Maksudnya, persamaan FX, dalam kes ini gini, persamaan FX dibatasi oleh lower bounded B, dan kalau kita kamirkan integrate A dari A kepada B terhadap fungsi fx, dia adalah luas di bawah graf daripada fx dibatasi oleh paksi X. Dibatasi oleh paksi X. Jadi, tu kalau kita menggunakan mathematical symbol berdasarkan integration. Tapi kalau dari segi manual, pengiraan secara am, let's say, katakan kita diberi batas dia adalah S0 dan batas akhir dia X6. Kita bahagikan kepada 6 slot ataupun kita bahagikan pada 6 bahagian. Jadi macam mana kita nak buat anggaran luas yang dibatasi oleh garis terhadap paksi X? Jadi salah satu kaedah yang paling mudah ialah kita bina segi 4. Kita darabkan tinggi darab lebar. Kita bina lagi segi 4, lebar A2, A3 sehingga A6. Kita campurkan area ni A1, A2 sehingga A6. Dan daripada sini kita akan dapat total anggaran luas begini. Sebab tu kalau kita belajar masa sekolah rendah dulu ataupun tingkatan 5, macam mana kita nak dapatkan luas bagi contoh luas bagi apa ni, daun ni sebagai daun. Macam mana cara? Salah satu teknik ialah kita ambil satu segi 4 yang besar sebegini. Dan kita ambil segi 4 yang besar di sini. Contohlah. Masya Allah, apa yang terjadi? Okey. Jadi, begitu juga application untuk menghasilkan pengiraan luas bagi bentuk-bentuk seperti daun dan sebagainya, kita boleh menggunakan konsep segi 4. Untuk bahagian ni mungkin kita ambil segi 4 yang besar. Itu satu cara lah. Idea daripada pengiraan menggunakan luas-luas segi 4 untuk menghasilkan luas bagi satu bentuk lah. Okay, definition for definite integral. If f is continuous on the closed interval, let's say AB, we say f is integrable on AB if limit for summation fx delta xk exists. This limit is called the definite integral of f from A to B. The definite integral is denoted by integrate AB. A represent lower limit, B represent upper limit, fx dx. Dan kalau saya lukis sekali lagi, saya suka lukis. Dia rujuk kepada A, B. Ini adalah function Y sama dengan fx. Dan bila kita integrate fx, let's say akan menghasilkan capital fx, kita perlu ganti nilai B dahulu dalam ni. Tolak nilai yang contohnya paling mudah. Kalau kita ada 1, 2, X kuasa 1 dx. Solution dia ialah X kuasa 2 per 2. Dan kita tak perlu tambah C. Kalau infinite tadi, awal-awal tadi kita tambah C. Tapi bila ada had,
kiri dan kanan ataupun atas atau bawah, kita perlu tambahkan dia punya had tersebut. Nak mudah cerita, half ni, setengah ni, kita keluarkan dulu. Baru kita ganti nilai, setengah. Ambil 2 dahulu, 2,024. Dan yang baru kita ambil nilai 1, 1,021. 3/2. Ini contoh pengiraan berdasarkan rumus yang diberi supaya kita mudah faham. Okey, salin sikit yang tu. Yang penting ni saya amat rindu pengajaran secara face to face. Yang pertamanya saya boleh tengok macam mana awak menulis, apa yang awak tulis, dan kalau dalam online ni saya tak tahu apa yang awak buat, adakah awak wujud atau tak wujud. Kalau mati tu bermaksud tidurlah. Kalau tak wujud maksudnya dah bukan di depan laptop saja buka, tapi tuannya tak ada. Buktinya nanti di akhir kelas nanti, bila saya sebut Assalamualaikum, saya tunggu 4-5 minit, nama tu appear lagi tak bergerak, dia tak check out pun, tak keluar pun. Tu buktilah yang tu hilang terus. Tapi kita masih lagi husnuzon, mungkin awak sakit perut, pergi toilet lah. Ya. Okey, kita sambung lagi. Properties of definite integral. Yang ni seperti yang kita belajar masa form 4 dahulu, form 5 dahulu. Hanya kita nak recall balik saja. Mungkin soalan-soalan tu agak lebih telitilah. Let K be a constant if f(x) and g are continuous function on the interval AB, then apa ni? Fulfill number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Okey, apa maksud continuous function? Kalau diberi persamaan sebagai contoh, continuous ni bila kita melukis dia move dan kita tak angkat dah mata pen. Oh, di sini ada gap. Tak berniat macam tu. Maksudnya dia tu masuk function yang continuous. Function yang boleh dikira di mana-mana sahajalah berdasarkan range yang diberi. Kalau sekiranya A diberi di sini, kamiran A fx dx, bayangkan macam mana kita nak dapatkan luas kalau AB kita nampak luas ni. Kalau A terhadap A, luas dia sifar lah. Sebab tu kalau kita calculate pun, let's say 2 x dx, x kuasa 2 per 2, 2. Dia akan menyebabkan 2 kuasa 24 bagi 2 tolak 2 dan akan menghasilkan sifar. Jadi shortcut sifar terus. Kalau sekiranya lower limit equal to upper limit. Okay, next. Yang kedua, sekiranya upper limit dia bertukar, AB fx dx, BA kalau bertukar dia akan menghasilkan negatif efek. Jadi boleh dicuba dengan contoh yang sebelah atas juga. Sebagai contoh 1,2 x dx akan menghasilkan x kuasa 2 per 2, 1,2. Dan kalau kita kira yang ni, dan satu lagi awak kira 21 x dx apa ni, x kuasa 2 per 2 bila diganti dengan 21. Cuba kira sekejap. Nilai yang pertama dengan nilai yang kedua. Yang ni garis ni dia auto. Mungkin laptop ni dah ada masalah ya. Bukan laptop, saya punya pen ni. Mungkin ada masalah dia auto ni. Kalau 21, ambil 2 atas dahulu.
2 kuasa 2, 4 bagi 2. 2. Kalau X sama 1, 1 kuasa 2, 1 bagi 2 setengah. Jadi dia akan menghasilkan 3/2. Positif. Tapi kalau sekiranya 1, 2 kita tukar. 1 kuasa 2 bagi 2 setengah. 2 kuasa 2, 4 bagi 2, 2. Ataupun 4 bagi 2, negatif 3/2. Nampak? Simbol negatif timbul di sini. Sebab tu dia fulfill untuk integrate AB equal to negative BA. Okay, next. Next property, kalau ada K, any number or any constant, dia boleh letak sebagai koefisien kat luar. Tak memberi kesan lah. Begitu juga, kalau sekiranya integrate A, B, F, I, dx, dia boleh tulis dalam bentuk A, sini mesti sama. C dan CB integrate BC, FI dx. Dia bermaksud macam ni tau. Kalau sekiranya kita ada A, B, luas dia represent macam ni. A, B, DA ni dia present luas ni, yang berlorek. C ni dia introduce di sini. Any di antara A dengan B. Sebab tu dia sama juga kalau kita melukis. Bila nak melukis yang sama ni susah sikit. AC tambah dengan, saya buat lorek macam ni, keluasan yang sebelah CB ni. Yang present ni. Sorry. Present ni. Dan akhir sekali, yang ni seperti properti yang sebelum ni, kalau sekiranya ada hasil tambah atau tolak, kita boleh pisahkan kepada dua bahagian. Tambah atau tolak. Tapi untuk hasil darab, tak dibenarkan sama sekali. Hasil bahagi pun tak dibenarkan sama sekali. Okey, kita pergi kepada part contoh yang diberikan supaya kita faham. Sekarang ni baru ada 38 pelajar. Semakin prestasi kelas saya ni semakin teruk lah. Itulah. Bila saya fikirkan masalah ketidakhadiran ni, saya rasa tak seronok. Ya. Tapi itulah. Kalau saya layan tak seronok saya tak mengajar. Tapi tanggungjawab saya kena siapkan dulu. Tapi saya kena ikan pelajar-pelajar yang ada dalam kelas hari ni lah. Kita jangan fikirkan sangat orang yang memang tak berminat. Memang ada masalah. Tapi kita raikan, dan personally saya raikan orang-orang yang berminat untuk belajar lah. Okay. Kita tengok A. Kalau kita perhatikan A 4-4. Secara automatik saja kita akan buat sambungan sifar. Tapi kalau sekiranya kita nak tunjuk 2 sin 7. Integrate sin 7. Empat ya. Dia akan menghasilkan 2. Integrate sin, dia akan menghasilkan negatif cos. Ada 7x, sorry. 7x. 7x. Oh, eraser dia tak boleh. Okey, boleh dah. Okey, negatif cos X. Jadi dalam kes ni dia ada 7x. Dan kalau kita beza 7x akan menghasilkan 7. Tapi dalam kes integration dia bahagi 7.
Dan kita gantikan nilai 44. Keluarkan negatif 2/7 cos 7X. Nah, di sini 2/7, 7 darab 4, 28, tolak cos 28. Bila kita ganti nilai 44 lah. Dan di sini cos 28 tolak cos 28, dia akan menghasilkan negatif 27 darab sifar akan menghasilkan sifar. Jadi shortcut dia, kalau sekiranya lower apa nilai yang sama, shortcutnya sama dengan sifar. Okey, setakat itu boleh tiba? Kita terus kepada C. Ni dah. Okey, bagus. Untuk C, ni sama dengan 5 dx tolak 3. Kalau saya keluarkan ni better lagi lah sebenarnya. 5 integrate 1 dx tolak 3 integrate x kuasa 2 tambah 1 dx. Nah, di sini akan menghasilkan 5x. Ganti nilai 02 tolak 3. X kuasa 2 tambah 1. X kuasa 3 bahagi 3 tambah integrate X 1x lah. Nilai dia kita ganti sebagai 02 juga. Dan teruskan 5, 2 tolak sifar. Ambil nilai 2 dulu. 8 bahagi 3 tambah 2. Dan kita ambil X sama sifar pula. Sifar bagi 3 sifar tambah sifar. Dan di sini kalau kita tengok 5 dan 2, 10 tolak 3. Ni apa ni? Kalau kita bahagi dengan 3, 8 tambah 3 dan 2, 6. 10. Oh, tak nampak ya. Okey. 10 tolak 3. Ni habiskan tolak 14. 8 tambah 6, 14 kan? Negatif 4. Nah, jadi akan menghasilkan jawapan yang sama. Okey. Saya nak pelajar cuba sekejap yang ni. Saya bagi masa. Lepas tu kita baru kita rehat. Last. Sebelum kita rehat. Okey. Cuba untuk D ya, D.
Oke, teruskan lagi. Integrate 1 x. Integrate sin negative cos x. Dan kita ganti nilai negative pi over 2 positive pi over 2. Ambil dulu di sini pi over 2. Tolak. Sekarang ini kita ambil x sama dengan negative pi over 2 pula. Oke. Pi over 2 plus pi over 2. Menghasilkan pi lah. Ini yang term yang bukan melibatkan cos. Tolak cos 90 degree. Berapa? Berkalkulator. Sifar. Dan di sini pun sama. Sifar. Last answer, pi. Jawapan akhir diberi itu pi. Jadi terpaksa guna kalkulator lah. Bagi siapa yang lupa. Dia satu rumus yang saya tak tahu sama ada guru bercerita atau tak. Kalau kita ada basic sudut 0, 35, 45, 60, 90. Kalau sin sifar. Kalau cos 90 dia sifar. Tapi di sini dia satu. Macam mana kita nak menghafal? Untuk sin, kita tahu sin sifar. Jadi kita mulakan sifar. 1, 2, 3, 4. Punca, bagi 2. Kalau kita semak, untuk sini 90 darjah, se-2, se-4 sama 2 bagi 2 sama dengan 1. Clear cut lah. Kalau kita semak sini sama, sifar bagi 2 pun sifar. Jadi macam mana dalam kes cos? Kita terbalikkan 0, 1, 2, 3, 4. Square root bahagi 2. Ini adalah teknik-teknik macam mana cara kita nak menghafal basic angle bagi sin dan juga cos. Sin dan juga cos. Okey, kalau kita perhatikan ada lagi contoh-contoh yang boleh pelajar cuba ya. Tengok ni jawapan dia. Contoh dan ni jawapan dia. Memang ada contoh-contoh yang diberi. Saya nak bincang ini selepas kita rehat sekejap. Kita rehat berapa minit? 10 minit lah. Kita jumpa balik pada pukul 10.55. Sekarang jam saya menunjukkan 10.46. Tadi 45 lah. Kita rehat 10 minit. Kita sama balik 10.55. Okey pelajar. Buat aktiviti sendiri dahulu ya. Nanti kita sambung balik untuk contoh ni lah. Okay, sir. Okey, rehat dulu. Sekejap, 10 minit. Okay, sir.
Okey, boleh kita sambung balik? Boleh tak? Okey, kita sambung balik untuk fasa yang kedua. Saya perlukan lebih kurang setengah jam lagi. Okey, kita tengok. Oh, saya belum share. Okey, kita buat sama-sama ya. Contoh ya, contoh. A dengan B. Okey, untuk A, evaluate the following definite integral. For A, integrate 0 to for function x cube over 4 plus x dx. Jadi, kita boleh ringkaskan terus sama dengan 1/4 koefisien ya, kita keluarkan dahulu. Dan kalau kita integrate x kuasa 3, dia akan menghasilkan x kuasa 4 bahagi 4. Tengok. Dan untuk integrate x, dia menghasilkan x kuasa 2 bahagi 2. Tambah C kalau sekiranya tak ada had. Terus saja buat kurungan atau bracket besar. Sifar 2. Boleh ringkaskan lagi tu. 1/4 darab 4, 1/16, keluarkan. Jadi x kuasa 4 sahaja, kita ambil nilai 0,2. Setengah keluarkan, x kuasa 2, kita ambil nilai 0,2. Cuba selesaikan dulu. 16, 2 kuasa 4, 2 kuasa darab 2 sebanyak 4 kali. 16 Lepas tu ambil nilai sifar pula, sifar kuasa 4 sifar. Seterusnya 2 kuasa 2, 4, sifar kuasa 2 sifar. 16, 16, 1, 4 bagi 2, 2. Jadi total 3 lah. Jawapan belakang dah ada. 3. Okey. Ni salah satu contoh. Macam mana kita, satu contoh lain, macam mana kita selesaikan definite integral. Okey. Yang di sini. Saya nak pelajar pemudahkan dahulu supaya kita tak melakukan kesilapan. Eksponen X salin balik. Dan kalau kita beza dalam negatif X menghasilkan negatif 1 untuk kameran berada sebelah bawah. Tambah integrate 1 X dan integrate 1 over X. Minus 2 over 7. Kalau integrate 1 over X, dia akan menghasilkan log X tambah C. Adakah perlu tambah C? Tak payah. Sebab dia ada apa ni definite integral tu. Ada lower bound, upper limit. Ganti. Ambil nilai 3 dahulu. Kalau tadi saya pecahkan pada term. Ganti nilai. Di contoh yang kedua, saya kira sekaligus dalam satu kurungan. Ambil nilai X sama 3 dahulu. X negatif 3. 3 tolak 27 log 3. Dah siap satu part. Tolak. Ambil X sama negatif 1 lah. Exponential negatif positif X. Tambah negatif 1. Tolak 27 log X.
X adalah mana? Mula-mula ambil 3 Saya dah tertinggal dah ni. Ini betul, ini betul. Okey, betul Negatif 1. Baru kita selesaikanlah. Negatif exponential negatif 3x tambah 3 tolak 2/7 ln x. Seterusnya negatif-negatif jadi positif x x. Apa yang saya tertinggal sebenarnya? Mula-mula kita ambil nilai 3. Jadi sini negatif 3. Oh, patut pun. Sini lagi kesilapan saya ni. Itu kesilapan saya. Jadi negatif 3 tambah eksponensial negatif 3. Dan di sini tolak 1, tolak-tolak jadi tambah 1. Dan tolak-tolak dia akan menghasilkan ln 1 sama sifar lah. Jadi sebab itu dia menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5 term saja. Dan term yang pertama boleh kita hapuskan. 3 tambah 1, 4 tolak 27 ln x. Oh, dia suruh kita kira lah. Tapi saya rasa sini saya silap. Saya rasa saya silap sini. Ambil nilai negatif 1 bukannya negatif 3. Dia kata dah, saya silap situ lah. Saya silap sini ya. Okey, saya betulkan balik. Sini sepatutnya ambil nilai x sama negatif 1. Dan negatif 3, negatif positif. Jadi, eksponen negatif 1. Yang lain-lain tu saya jangka betul lah. Tak ada masalah. Okey, pelajar. Yes, sir. Cuba yang ni. Cuba D ya, D. Saya salin pada slide yang saya baru create ni. 0 pi 8 cos x dx. Apa yang saya dah tekan? Okey. 8 keluarkan 0 pi cos x dx. Integrate cos x menghasilkan positif sin x. Dan kita ganti nilai sifar dengan pi. 8 sin pi tolak sin sifar. Sin sifar tadi sama dengan sifar. 8 sin pi. Jadi 8 darab sin pi merujuk 180 darjah.
Sinilah. Ya, sin pi sama dengan sin sifar. Jadi sifar sama dengan sifar. Biar betul. Betul lah? Jangan bimbang lah. Betul tu. Okey. Pada slide dah ada jawapan, pelajar boleh cuba contoh-contoh yang lain lah. Begitu juga untuk contoh yang ni. Untuk contoh yang ni, kalau saya besarkan slide ni, sebenarnya kemahiran menggunakan slide sebegini. Contohnya 15 FIDX. Kalau 15, kita boleh pisahkan kepada 2. Contoh 1, 5. Kiri dan juga kanan lah. Kalau sekiranya 1, 5, kita boleh pilih sebarang nilai di antara. Kalau kita pilih sini 3, pastikan sini 3. Baru dia ada connection di antara 2 pecahan yang kita pisahkan tadi. Okay, jadi dalam kes ni, if f negative 3 anti 4 FIDX sama dengan 11, lepas tu negatif 3 sehingga 9 FIDX sama negatif 5, what is 4 anti 9 FIDX? Ya, satu ketika kita confuse. Kita lukis gambar aja supaya kita nampak idea dia. Contoh untuk sini 4 negatif 3 sehingga 4 di sini, dan negatif 3 sehingga 9 di sini Jadi macam mana dia nak dapatkan rumus ni? Kita tahu yang ending dia ialah negatif 39. Jadi kita bermula negatif 39. Negatif 3, 9. Dan kita ada sini 4. Sini 4, sini 4. Ini idea lah. Macam mana dia menghasilkannya. Kita tengok yang paling kecil dengan yang paling besar, dan sempadan yang 4 tu berada di tengah-tengah. Jadi kita jadikan nilai penghubung di sini. Pastikan nilai yang sama lah. Sebab tu kita menggunakan rumus ni, negatif 3, 9 FIDX, negatif 3, 4 FIDX plus 4, 9 FIDX, dan ganti saja negatif 5 dan sini 11, baru kita dapat selesaikan integrate 4 sehingga 9 FIDX. Negatif 16 lah. Negatif 16. Okey pelajar, kita tak cek pun adakah nilai ni menghasilkan 11, sebab fungsi ni ialah dalam general form sahaja. Kalau sekiranya fungsi itu diberi, memang kita kena kira lah sehingga menghasilkan nilai 11. Begitu juga di sini, menghasilkan nilai negatif 5. Tapi dia nak apply properties yang agak terakhir tadi bagi kuliah kita hari inilah. Okey, dan slide yang terakhir saya ingat untuk hari ini, slide yang terakhir, kalau kita jumpa y sama dengan x, dengan bangganya kalau x sifar, y sifar, x1, y1, x negatif 1, y negatif 1, ni adalah garis y sama dengan x. Macam mana kita plot? Sama ada manual ataupun menggunakan online plot. Tapi kalau melibatkan y sama dengan magnitude x, dia sebenarnya adalah piecewise function. X
jika X besar pada sifar, negatif X jika X kecil pada sifar. Maksud saya, kalau kita plot pada X yang besar pada sifar, kalau 1 dia menghasilkan 1, kalau 2 dia menghasilkan 2. Jadi graf dia segini. Tapi kalau negatif 1, dia negatif-negatif jadi positif di sini. Kalau negatif 2, negatif darab negatif positif 2. Sinilah. Dan ini adalah graf sebaliknya. Graf yang piecewise function. Yang sebelah kiri, bukan sebaliknya. Yang sebelah kiri lah. Okey? Boleh terima ini? X besar pada sifar, represent X sahaja. Sebab graf dia di sini. Positif. Tapi kalau X negatif, kes yang kedua, kita tambah negatif X. Menghasilkan graf yang sebelah kiri. Jadi, kalau pelajar perasaan negatif 1, 3, negatif 1 sehingga 3, negatif 1 sehingga 3. Ada berapa bahagian di situ? 2 bahagian. Kalau kita labelkan ni A, sini B. Jadi sebenarnya ni adalah A tambah B. A integrate X dx, B integrate X dx, represent dia sifar 3 dengan negatif 1 sifar. Jadi kita kena tengoklah fungsi bagi range yang diberi. Negatif 1 sifar ni, rumus dia berada sebelah kiri paksi X. Jadi negatif X. Sebab tu negatif X. Untuk range 03, paksi dia sebelah kanan. X dia ialah positif. Refer yang ni. Inilah X. Sebab tu, bila kamera ni adalah X dx. Kita kesan secara terus X kuasa 2/2. Kita ganti nilai negatif 1 sifar. Dan X kuasa 2/2 pun sama. Kita gantikan nilai sifar 3. Selesailah. Sifar kuasa 2 sifar. Tolak. Negatif kuasa 2 1. Bagi 2,5. Jadi negatif 1/2. Dan di sini X kuasa 2 bahagi 3. Jadi 3 kuasa 2, 9 bagi 2, 9/2. Ambil nilai sifar, sifar. Jadi 1/2 tambah 9/2, 10/2 sama dengan 5. Dan saya yakin jawapan diberi sama dengan apa yang kita kira sebelah kanan itulah. Okey pelajar. Rupanya saya hanya ambil 20 saja bagi slot yang kedua ni. Dan saya tak bercadang untuk mengajar teknik of integration. Jadi masa yang ada ni pelajar boleh cuba tengok dalam kalam soalan-soalan latihan dan juga exercise lah, termasuk jawapan akhir supaya lebih faham. Dan untuk minggu hadapan kita teruskan dengan teknik of integration. Ada 3. Substitution, 1 integration by part dan integration by partial fraction. Okey pelajar, kita berhenti setakat ini saja. Maaf atas kekurangan, maaf juga jika ada salah silap dan sebagainya. Kita ni manusia biasa. Pagi-pagi kena sarapan, kalau tidak kita lapar lah. Tengah hari kena makan tengah hari, kalau tidak kita lapar. Itulah manusia. Malam-malam perlukan tidur sebelum pukul 12 tengah malam lah. Kalau yang pelajar-pelajar tidur pukul 4 pagi, saya hampir garantilah subuh awak tak tahu ke mana. Kalau kita tidur sebelum pukul 12, insyaAllah awak dapat susun masa awak lah. Wallahualam. Terima kasih. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.